Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi syar'a lana dinan qawiman wa hadana ilaihi siratan mustaqiman. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh ala ma hayya'a lana min mawasimalil khairat wa mawaqita lil barakat tudha'afu fiha al hasanat wa tanhasiru fiha as-sayyi'at wa yuta'arradu fiha linafahati rabbil ardi was samawat mawasima tudha'afu fiha al-ujur wa yunalu fiha al-hubur wa usalli wa usallim ala al-bashirin nadhir was sirajil munir wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Al-Muhtaram Fadilatul Syekh Dr. Umar Muhammadin selaku moderator ataupun penyusun jadual kita ini, Al-Fadhil Ustaz Ahmad Hashimi selaku pembicara kita, sahabat-sahabat yang bersama dalam Rabitah Al-Muwalladin fi Malaysia. Jadi dan juga semua muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada petang ini 11 Ramadan 1444 kita dapat bersama dengan sahabat-sahabat Muwalladin. Orang duk tanya apa dia ni? Semalam lagi orang tanya, ni apa dia Persatuan Muwalladin? Jawab dia, Persatuan Muwalladin ni orang-orang yang lahir di Mekah. Orang yang lahir di Mekah dan daripada kalangan anak-anak Malaysia. Anak Malaysia yang lahir di Mekah. Tak kira lah sama ada dia masih di Mekah sekarang ataupun sudah berada di Malaysia lah ni. Di dua-dua tu kita kira Muwalladin. Adapun saya Madani. Madani ni sebab duduk di Madinah. Ana alhamdulillah duduk di Madinah, sempat bersama akhuna Syekh Khalid 9, Syekh Umar Muhammadin, ada satu bangunan kita di Jamiatul Bir. Siapa lagi yang ada dalam ni yang kena-kena tu bolehlah tegur-tegur. Dan kama yuqalu al-birru was-silah, mana kita ambil kebajikan Ramadan ni dan kita bersilah, berhubung balik silatul al-ukhuwah yang kita bina dulu zaman muda-muda. Sekarang ni masya-Allah telah pun tumbuh dia punya berwarna uban belaka dah atas kepala. Dia panggil Syayyabatna al-jami'ah wa ma fiha. Nah, Pergi tak uban, balik pergi Madinah tak uban, balik uban dah kita ni. Alhamdulillah ala kulli hal. Baik, nahnu nuwasil al-hadis ba'da qita' qalilan. Insyaallah nas'alullah azza wa jalla supaya Allah Taala permudahkan urusan kita, dapat kita berbicara pada petang ini dengan tajuk yang cukup menarik. Jadi Ramadan daurah imaniyah. Maknanya Ramadan ini satu musim. Kita panggil macam kita ada kereta lah, indana sayyarah. Yahtaju asyanah sanawiyan ataupun al-fahsud dauri. Kita duduk di Mekah, Saudi ni, di antara perkara yang menserabutkan kita, fahsud dauri. Tiap tahun kena pergi cek kereta di mana, di tempat inspection, tempat periksa kereta, lampu nyala ke tidak. Jadi demikian juga Ramadan, Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita satu musim yang kita boleh semak balik keimanan kita, kita boleh gelak balik keimanan kita, di mana ada lemah, mana kita kuatkan balik dengan ibadat-ibadat, dengan rauhaniyah, nafahatun imaniyah, dengan limpahan rahmat Allah Azza wa Jalla yang begitu menarik. Jadi kita sentiasa gunakan masa yang ada ini, maka Allah Ta'ala sediakan kepada kita jalan yang begitu besar untuk kita menjadi hamba Allah. Sebagaimana ayat yang dibaca tadi, kutiba alaikum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah kata diperlukan kata kamu puasa supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Maknanya al-muslim dan juga muslimah dalam bulan Ramadan ini duduk di mana? Duduk di antara ibadat-ibadat yang besar yang Allah Taala anugerahkan kepada kita, bainas salat as-siyam was-salah. Maknanya oleh kerana nama kita ni bulan puasa, maka puasalah yang paling difokuskan pada musim ni. Kalau nak kira dari sudut tertib, solatlah yang paling besar. Tapi oleh kerana nama dia pun Syahrus Siyam, kutiba alaikumus siyam, bulan ni aja difardukan puasa, maka puasa itu menjadi agenda besar yang perlu kita layan dia,
yang perlu kita beri kepada dia perhatian, ihtimam kabir, supaya kita dapat mengambil manfaat daripada masa yang ada ini. Jadi kita ada siam, ada salah, tilawatul Quran, atau tadabbur Quran. Setiap orang perlu kepada memahami maqasid as-siyam. Maqasid as-siyam ala al-wajhi sahih, dengan cara yang betul, supaya apa? Supaya kita dapat meraih apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla yang kita baca dalam ayat tadi, la'allakum tattaqun. Maka dalam Ramadan juga, laqad kana syahrul Ramadan, dalam musim Ramadan ini menjadi wi'aun li hawadis azimah. Mana dalam bulan Ramadan ini menjadi bekas kepada peristiwa yang sangat besar. Peristiwa yang terbesar dalam Ramadan, kalau kita tanyalah, kalau kita buat analisa ataupun ihsa'i, apakah peristiwa besar yang berlaku di bulan Ramadan? Mana sahabat kita moderator tadi, kalau orang tanya kita, Ustaz, apakah peristiwa yang besar yang terjadi pada bulan Ramadan? Nombor satu sekali kita kata, iaitulah peristiwa syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan yang bulan turun padanya Al-Quran. Baik, awal nabda bimadha? Mahwa al-hadasul al-azim, peristiwa yang paling besar sekali di bulan Ramadan, iaitulah sebagaimana disebut oleh Allah Azza wa Jalla, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan bulan yang turun padanya Al-Quran. Nahnu natazakkar, ana ingat lagi, mungkin Syekh Khalid ingat, ayam syababina fil Masjidin Nabawi Syarif fi al-asr Ramadan, kunna najlis fil masjid wa Syekh yashrah ayatus siyam bainal haswatain kama yuqalu. Syekh Atiyah rahimahullah wa ghairuhu min al-masyayikh al-kibar, ya daima yashrah hadhihi al-ayatus siyam, ayat-ayat tentang puasa. Dia kata awal ma natakalam fil mawdu' fi Ramadan huwa alaqatu ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Sebab limadha hayatul Rasul, mata tabda al-hayatus sa'idah wal rihlah al-imaniyah tabda bi ba'da nuzul Iqra. Yani Rasul kan yatahannas fi, hari ini program kita bahasa Melayu, kita cakap Melayu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatahannas, maknanya dia beribadat di dalam Gua Hira pada bulan Ramadan. Jadi waktu dia beribadat itu beberapa ketika lama sehingga turunnya Iqra. Mana bila turunnya Iqra, bermulalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, dan dia bermula jadi Nabi setelah umurnya 40 tahun. Dia genap umur 40 tahun, Nabi kita jadi Nabi. Kemudian dia balik, marilah turun lagi beberapa ayat, ya ayyuhal muzammil. Kemudian datang ayat lagi, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Maka di situ kata di para ulama, itulah pertabalannya sebagai Rasul Rabbil Alamin, apabila Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bangun, qum fa'anzir, memberi peringatan. Maka kita mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Ramadan sangat dekat. Kenapa? Sebab bermulanya secara. Kita hari ini suka sangat dengan zikrayat ni tak. Saya tak tahulah mualadi ni terikut-ikut dengan orang Malaysia juga dah. Hari jadi pakat belah kek, hari perkahwinan, suak bini makan kek macam-macam letak di Facebook. Agaknya orang Mekah tak apa ada macam tu, tapi orang Malaysia ni jangan main-main. Hati-hati Syekh Khalid, la takun misluhum. Badan tak apalah, itu hadza syai' janabi. Baik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia hari itu hari yang dia teringat. Hari Ramadan adalah merupakan hari pertabalan dia, maka Ramadan ini adalah merupakan satu bekah yang besar, dipanggil wi'aun lil Al-Quran wa huwa wi'aun risalah. Bekas Quran dan bekas risalah. Maknanya pertolongan Allah Azza wa Jalla kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula daripada bila? Bermula daripada datangnya turunnya Al-Quran, maka Nabi jadi Nabi, kemudian ditambahkan jadi Rasul. Kemudian intisarat, peperangan-peperangan yang besar yang berlaku dalam sejarah Islam ini bermula bila? Juga berlaku pada bulan Ramadan.
Maka Ramadan ni ada dua intisarat, dua pertolongan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, cuba kita nara Al-Quran, ayatus siyam tabda' daripada ayat 183 surah Al-Baqarah. Ayatus siyam, ayat puasa bermula daripada ayat 183 surah Al-Baqarah, berakhir dengan 187. Kemudian ba'du datangnya ayat ya ayyuhallazina la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kemudian datang ayat waqatilu fi sabilillah. Azun ayat 90 kan. Waqatilu fi sabilillah, kamu berperang pada jalan Allah. Maka di sini kata di para ulama tadabbur kata ma'rakah peperangan kita ni melalui dua peperangan. Al-ma'rakatul ula, peperangan yang pertama, kutiba alaikumusiyam, ini lawan nafsu. Ma'rakah lawan dengan nafsu. Kita waktu tak puasa, kita lawan dengan nafsu. Depan kita ada lagi syaitan. Syaitan yang ada, kacau kita. Jadi kalau kita lawan, kita seorang, iman, lawan dengan nafsu, lawan dengan syaitan, lawan dengan banyak lagi al-mughriyat wasyahwat, mungkin kita jadi tak apa kuat. Tapi Allah bantu kita. Allah tolong daripada kita. Allah nak bantu kita umat Islam ni supaya mencapai tahap la'allakum tattaqun, dapat mencapai tahap la'allakum tattaqun dengan apa? Allah Taala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan sufidati syayatin." Bila masuknya malam pertama Ramadan, syaitan diikat. Apa faedah? Apa faedahnya diikat syaitan? Biarlah kita terus berlawan je dengan syaitan, tapi ternyata kalau syaitan ada, nafsu pula bergabung dua tu, buat pakatan nafsu dengan syaitan, kita jadi lemah. Rahmat Allah Azza wa Jalla kepada hamba-Nya, li'ibadihi, Allah nak apa? Allah nak kita ni betul-betul mencapai tahap la'allakum tattaqun, mendapat orang yang bertakwa, maka ditutupnya lorong yang tidak baik, sufidati syayatin, futihat abwabul jannah, wa ughliqatil abwabun nar, mana dibukanya pintu syurga, artinya lorong-lorong kebaikan, orang jadi semangat nak mendapat keampunan Allah Taala tu sangat luas. Kita kata alhamdulillah. Tapi malangnya, walaupun syaitan ori sudah tidak ada, tapi pengganti pula mari banyak. Syaitan-syaitannya manusia ni pula, syayatinul ins ni pula, banyak mengganggu kita dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi alhamdulillah, dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla, maka kita akan dapat merasai kemanisan. Walaupun kita berada di negara ini, tidak berada di tanah haram, tidak solat tarawih di Mekah yang begitu semangat. Tahun ni kita tengok Masya Allah, ba'da corona, kita tengok Masjid Haram imtala min bidayati Ramadan. Biasanya malam 27, ba'da 20, ini minal bidayah, daripada awal lagi sudah penuh. Kita mengatakan itulah maknanya jiwa manusia. Waj'al af'idatan nas tahwi ilaihim. Doa Nabi Ibrahim masih berkat turun kepada manusia yang ada sekarang ini. Masih lagi orang yang bersemangat dengan Al-Haramain Al-Syarifain, dengan dua tanah haram yang begitu berkat. Jadi itu dia panggil peperangan yang pertama yang perlu kita lawan. Kemudian di akhir ayat waqatilu fi sabilillah, Allah Taala ajar kepada kita supaya berlawan dengan orang kafir. Maka disitulah dikatakan bahawa peperangan di bulan Ramadan ini sama ada jihadun nafsi, lawan nafsu kita sendiri, ataupun jihad dengan orang kafir, sebagaimana jihadnya Nabi SAW pada bulan Ramadan yang begini hebat, yang begini besar. Maka para jemaah sekalian, para pencinta ilmu sekalian, itulah yang disebut khasais. Di antara ciri keistimewaan Ramadan, iaitulah peperangan yang berlaku, ma'rakah di antara kita dengan nafsu kita. Alhamdulillah nampak banyak kemenangan. Di peringkat awal ini menang, masjid-masjid penuh, halaqah-halaqah Al-Quran mendapat sambutan, dan juga majlis-majlis tadabbur Quran ada di mana-mana. Manakala kita jalan malam selepas tarawih, ada je halaqat, orang duk baca Quran, tadarus Quran, yaqra'unal Quran, di masjid-masjid, fi musallayat, di musalla, di surau-surau. Kita kata ini salah satu nikmat.
yang Allah anugerahkan kepada kita, alhamdulillah. Baik para jemaah sekalian, kemudian kita bagaimana kita nak lawan pula. Kita minta Allah Taala tolong kita tentang bagaimana nafahatu al-imaniyah. Maknanya kita nak mencari kerohanian dalam bulan Ramadan, maka di sana banyak perkara-perkara sunat yang dianjurkan supaya kita lakukan. Di antara perkara sunat yang utama yang kita kena buat, iaitulah qiyam Ramadan. Kita kena berdiri pada malam Ramadan. Hari ini di negara kita dan di Arab, di Mekah pun telah dikurangkan solat tarawih jadi 10 campur 3 witir. Di Malaysia ni sudah lama dikurangkan daripada 20 menjadi 8 campur 3 jadi 11. Itu pun alhamdulillah kita masih lagi kempen para jemaah yang tak kiralah yang 8 11, yang 20 23, kita masih lagi kempen supaya ihya, hidupkan suasana jauh rohani pada bulan Ramadan ini, iaitulah melalui imaratu al-masajid, dengan kita makmurkan masjid-masjid dengan salatul jamaah. Kita bagak pergi solat jemaah di masjid, kemudian kita berbaca Quran, dan kita juga jangan lupa kita solat al-qiyam. Jadi bagi orang yang solat istiqamah, solat jemaah di masjid dan solat tarawih, salatul qiyam ma'a imam di masjid, dia akan dapat 2 kali pahala qiyamul lail. Allahu Akbar. Dia akan dapat 2 pahala qiyamul lail. Kaifa najma' nahsul ala qiyamul lail 2 kali pada satu malam? Jawabnya yang pertama, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi beritahu, man shalla salatul isya fi jama'atin. Siapa dia solat isya berjamaah, maka faka'annama, seolah-olah dia berdiri separuh malam. Kalau dia solat dua-dua subuh, man shalla salatul ghada, salat subuh fi jama'atin, separuh malam pula. Maknanya Isya dengan subuh dapat 1 qiyamul lail. 1. Salatul tarawih ma'al imam, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu man qama ma'a imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa dia berdiri bersama imam sampai sudah, sekali lagi dia diberi pahala qiyamul lail. Maknanya 1 malam je bulan Ramadan kita dapat pahala 2 kali qiyamul lail, tapi dengan syaratlah jangan lari tengah jalan. Ini masalah muskilah kita hari ni, lari. Ni ada juga ni orang berfalsafah ni Ustaz Umar. Hati-hati dengan talbisu tala'ub, kita nak kata iblis kena ikat dah. Kita nak kata tala'ub ba'dul nas ba'dul kaslanin. Main orang-orang malas nak lari tengah jalan. Dia kata apa? Dia kata saya lari dengan imam yang pertama. Kan kita biasanya tarawih ni ada 2 imam. Mana imam pertama kharaja, keluar, dia pun keluar juga. Dia kata, saya insarafa ma'al imam. Macam mana kita nak jawab? Jangan main, buat-buat ni dia cerdik. Dia kata macam tu. Awak lari yang pertama, jadi oleh kerana kita kata, imam yang pertama tak lari. Dia tukar ya, dia duduk kat belakang. Mungkin dia naik balik dalam witir nanti. Awak yang lari keluar, itu tak betul. Dia punya hujah yang salah, yang tidak tepat dengan apa yang disebut itu. Maka alhamdulillah, kemudian ada lagi godaan kita, bagaimana kita minta Allah Ta'ala bantu kita dalam godaan yang kita lalui ini, iaitu godaan daripada peristiwa-peristiwa nak menjaga, mengekang nafsu kita, dhabtun nafsi an syahawatil akli. Bukan syahawatil akli, syahawatil al-syira', syahwat bazar Ramadan ni. Ana selalu gurau orang di Malaysia ni, dia kalau waktu petang ni, orang pakat pergi ke bazar Ramadan. Saya kata bazar ni ada 2 qiraat. Bazar lahu qiraatan. Sama ada kita baca bil fathi, bazar Ramadan. Ini sesalah. Kita pergi beli takat yang kita nak. Ini hari ni kita nak beli kuih ni lah. Nak beli yang kita nak makan, cukup sekadar kita nak makan. Itu dia panggil bazar Ramadan. Al-qiraatus tsaniyah dengan bil kasri dia panggil bazir Ramadan. Ini masalah. Yang kita bimbang hari ni hak bazir Ramadan tu, hak baca baris bawah tu, baris kasrah tu yang kita takut hari ni. Apa pula bazir Ramadan? Selagi ada di mana ada jari, di situlah ada kis, ada plastik. Orang Kelantan panggil jabe. Ni kis, orang Arab kata kis. Ada kis ni, maknanya
Selagi ada jari, adalah dia punya plastik. Oh, beli lagi. Selagi tak balik, selagi tak azan maghrib, beli lagi. Sekarang ni pula hati-hati. Ada perangkat baru. Ba'da corona ni, dia panggil perangkat COD pula dah. Kita tak pergi, kita duduk diam kat rumah, tiba-tiba motosikal masuk. Pek. Dia panggil ni yang duk hantar maka saya tak sebut nama syarikat ni, marah kawan. Ni siapa order ni? Anak awak telefon tadi order. Payah kita pula. Kejap lagi mari motor lain motosikal. Ni apa pula ni? Ini anak perempuan pula order. Kita kata masya-Allah 10 motosikal masuk. Kita tak pergi mana duk baca Quran dekat rumah. Di balkon di rumah kita, tapi yang masuknya motosikal pula mari. Kita kata masya-Allah perangkat bazir Ramadan ni cukup besar. Jadi berhati-hatilah tuan-tuan, kita beli setakat yang kita nak. Masih ramai lagi umat Islam di dalam dunia ni, bahkan di tak jauh daripada kawasan kita, orang-orang yang belum ada makanan untuk berbuka puasa. Sebagaimana kata orang yang kaya-kaya, yang hebat-hebat berfikir, apa benda yang kita nak berbuka puasa hari ni, apa menu yang kita nak buka puasa, maknanya banyak sangat makanan. Orang fakir bertanya, apa yang ada yang kita boleh makan sekarang? Tak ada makanan. Jadi janganlah kita membazir. Allah SWT beri kepada kita rahmat, Allah Ta'ala beri kepada kita anugerah yang besar ini, iaitulah anugerah yang kita minta supaya Allah kekalkan. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, Allah Ta'ala beri tambah. Tapi wala in kafartum, kalau kamu kufur, Allah Ta'ala akan tarik nikmat yang kita ada ini. Anda ingat waktu masih di Madinah dulu, ada siapa dia tahu, syekh, seorang syekh yang fasih dalam ceramah dia cerita, dia kata ada seorang pakcik Bukhari ke mana, menangis dekat dengan mazbalah, dekat dengan tempat tong sampah selepas majlis kahwin. Jadi malam tu ada majlis kahwin di rumah ni, besok dia menangis dekat tong sampah sebab terlalu banyak makanan yang dibuang ke dalam tong sampah. Dia kata, orang tanya, kenapa menangis pakcik? Tuan rumah tak ajak pakcik makan ke semalam? Ingat akan menangis sebab sedih orang lain makan, dia tak makan. Dia kata, aku bukan sedih aku tak boleh makan, aku sedih makanan yang dibuang, dibimangi takut Allah Ta'ala tarik kita punya nikmat yang ada sekarang. Jadi berhati-hatilah supaya nikmat tidak ditarik. Janganlah kita bazirkan Ramadan, biarlah kita sekadar bazar Ramadan. Itu di antara peperangan yang pertama yang kita nak lawan, iaitulah peperangan nafsu. Jadi banyak dah. Kita tengok orang-orang yang soleh, alhamdulillah. Zaman dulu, zaman sekarang sama ya. Masjid Haram, kalau kita solat tarawih di Masjid Haram, full house istilah orang sekarang ni, penuh masjid. Nanti datang 10 akhir Ramadan, tahajud. Pukul 2 pagi ke, pukul 3, pukul 2:30 pagi. Pun penuh masjid. Mana masih ada lagi orang-orang yang betul-betul Allah Ta'ala bantu mereka. Allah tolong mereka untuk lawan nafsu, masih boleh. Jadi masjid di kampung kita ni sangat sepi, sunyi. Ada di masjid. Masjid saya di tempat kita ni, di belakang gambar saya itu masjid kita, alhamdulillah. Mana-mana yang belum datang ziarah, ahlan wa sahlan, falyatafaddal mashkuran ila qaryatina, ila ma'hadina. Kemudian di tempat kita ni, kita buat, banyak masjid akan buat, dipanggil Qiyamul Lail, tahajud 10 akhir Ramadan. Tapi berapa orang saja yang hadir? Kita kata alhamdulillah, nikmatlah orang yang boleh hadir daripada orang yang tak dapat hadir. Mungkin dia tak dapat hadir, dia solat di rumah dia, ataupun ada masyarakat lain yang tersendiri. Jadi alhamdulillah. Baik, kita masuk kepada pertolongan Allah SWT yang kedua, yang kita nampak sangat-sangat, iaitulah pertolongan dalam ba'dul ma'arik al-kabirah. Peperangan-peperangan yang besar dalam sejarah Islam, dalam dunia Islam, yang kita tengok dalam buku-buku sejarah yang telah disenaraikan oleh para ulama Islam, dikata intisaratul kabirah, peperangan pertolongan Allah Ta'ala yang besar-besar, semuanya berlaku bila? Berlaku pada bulan Ramadan. Alhamdulillah. Di antara yang pertama sekali yang kita nampak, iaitulah peperangan Ma'rakatu Badar Al-Kubra yang berlaku pada 17 Ramadan tahun yang kedua Hijrah. Tuan-tuan, puan-puan, pencinta ilmu sekian, kita boleh bayangkan waktu tu Nabi SAW bersama dengan para sahabat tak ada buat persiapan. Mungkin Ma'rakah Badar ni kita beri secara tafsili, kita serah kepada penceramah siri yang berikutnya, insya-Allah Ustaz Umar akan atur. Cuma ana nak ambil jawanib, beberapa contoh
intisar ataupun pertolongan Allah Azza wa Jalla kepada umat Islam pada saat itu. Jadi di antara pertolongan Allah Taala beri dalam peperangan Badar, sebagaimana dalam ayat Quran, walaqad nasarallahu bidrin wa antum azillah. Allah Taala telah beri pertolongan, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Surah Ali Imran ayat 1, 2, 3. Maknanya Allah Taala dah beri pertolongan kepada kamu dalam peperangan Badar dalam keadaan kamu hina. Apa makna hina di sini? Bukan makna hina, maknanya azillah, maknanya qalil, bilangan yang tak cukup. Senjata tak lengkap. Tetapi apakah senjata yang paling kuat? Nah, jadi para jemaah sekalian, senjata yang paling kuat iaitulah kita mendapat pertolongan Allah Azza wa Jalla dalam beberapa perkara yang kita kena lihat. Maka apabila cukupnya sebab-sebab nasr, asbabun nasri, sebab pertolongan Allah Azza wa Jalla itu, yang pertama, sidqul iman, apabila iman itu mantap. Di mana baginda Nabi SAW iman yang jitu. Sahabat-sahabat yang bersama dengan Rasulullah, kebanyakannya di kalangan muhajirin, mereka telah melalui proses, melalui daurah kamilah, daurah tasbitul iman, di mana mereka telah dihina oleh Abu Jahal, dihina oleh Abu Lahab, dipukul oleh pak-pak Abu di Mekah, tapi mereka sabar, sehinggalah mereka meninggalkan harta benda yang sedikit yang mereka miliki di Mekah, mereka berpindah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Kemudian dari Madinah, Nabi bawa pula mereka untuk pergi menyekat kafilah yang dibawa oleh Abu Sufyan pada saat itu, masih lagi menjadi pemimpin kafir, sehinggalah pembukaan kota Mekah. Maka tiba-tiba Abu Sufyan yang kita nak sekat lepas, yang ada tentera Abu Jahal dengan 1,000 orang tentera yang lengkap, dengan senjata yang lengkap, dengan peralatan, bilangannya ramai, dan juga dibawa semua ahli-ahli artis yang menguatkan semangat, dan juga dibawa bersama mereka botol-botol arak yang akan yang untuk berpesta di Badar. Jadi bayangkan para jemaah sekalian, bagaimana pertolongan Allah datang. Maka di antara sebab pertolongan Allah yang kita kena belajar, iaitulah sidqul iman, keimanan yang mantap. Hari ini kalau kita nak lihat, dan juga wa husnut tawakkuli ala Allah, kita kena banyak bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, wal yaqinu fi wa'dihi, dan kita yakin dengan janji Allah Azza wa Jalla, serta kita ikhlas dalam perjuangan kita, hati kita tenang, dan jangan lupa membuat persiapan. Jangan kata, tak payah, persiapan tak perlu. Habis, kita kira tawakal lah. Nabi buat persiapan, ada senjata, ada strategi, ada dia punya strategi bagaimana peperangan. Nabi bermusyawarah dengan para sahabat, nak teruskan ataupun macam mana, bagaimana cara kita nak buat. Maka tak boleh kita kata kita tawakal, kita serah ya Allah Ta'ala yang menentukan, nak menang-menang, nak kalah-kalah. Kita kata la, tidak ada seperti itu dalam Islam. Dalam Islam tidak ada nak menang-menang, nak kalah-kalah, tidak mungkin. Yang kita ada, iaitulah kita mesti duduk buat persiapan yang ada. Dari persiapan yang besar, kalau kita baca dalam ayat tadi, ayatus siyam tadi, kutiba alaikumus siyam, kemudian datangnya ayat 8185. Tengok, kutiba alaikumus siyam. Kemudian datang ayat 85, wa iza sa'alaka ibadi, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tengok ayat tu. Maaf, ayat 186. Ayat 186, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba aku tanya aku, jawabnya aku dekat. Jawabnya aku dekat. Bermakna di antara punca ataupun sebab kita nak mendapat nusrah, pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla, iaitulah kita mesti banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Lebih-lebih lagi di bulan yang berkati ini. Pada bulan yang mulia ini, kita kena banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan serah diri begitu saja. Ini masalah kita sekarang ni, nak berdoa pemalas. Kalau di Malaysia ni, dia ada satu fenomena, satu adat fi ba'dil amakin. Tauzi' al-istimarah. Tauzi' istimarah. Dalam tu dia tulis, siapa dia nak sedekah pahala ayah dia Quran baca gini, bayar berapa ringgit. Bahkan kalau yang bayar 500,
satu kali khatam Quran di Mekah boleh. Kita kata istauzi al-istimarah ini. Nah, kenapa anak-anak yang sayang kepada ibu bapa, kenapa mereka tidak apa? Kenapa dia tidak berdoa kepada mak ayah dia sendiri? Kalau kita sayang kepada ibu bapa kita yang berdoa, bukan suruh orang berdoa. Ana namakan peristiwa ini, dia panggil syarikat swasta as-sawab fi syahri Ramadan. Saya tak tahulah ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang mualladi ini sudah terima istimarah barang-barang macam ini di kampung masing-masing. Jadi kita kata ini satu fenomena yang tidak baik. Nah, kalaulah kita nak doa pada bapa, kita lah doa. Kenapa nak tunggu orang lain doa? Sedangkan berdoa ni bukan kena bayar pun. Yang kenanya hadir hati, doa dengan betul-betul ikhlas, doa dengan penuh semangat untuk kita minta dengan Allah Azza wa Jalla, itu yang patut. Lebih-lebih lagi inda fithi doa mustajab ni ketika nak buka puasa. Jadi kita tak payah minta apa-apa. Maka dalam Ma'rakah Badar yang Allah Ta'ala beri pertolongan, satu perkara yang cukup menarik. Walaupun bilangannya sedikit, tapi tawakalnya tinggi, niatnya ikhlas, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdoa pada malam Badar dengan doa yang cukup menyentuh perasaan kita. Nabi kita doa, Allahumma anjizni ma wa'adtani. Ya Allah, berilah kepada aku apa yang kau janjikan. Yang Allah Ta'ala janji nak beri pertolongan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kata, anjizni ma wa'adtani. Ya Allah, berilah kepada aku pertolongan. Diceritakan dalam kutub sirah, apabila Nabi kita berdoa, diangkatnya tangan sampai jatuh dia punya rida, kain atas bahu dia jatuh. Sayyidina Abu Bakar yang ambil, Abu Bakar sentuh belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kafaka munasyadataka rabbak. Dia kata, ya Rasulullah, cukup dah. Rasulullah, cukuplah doa yang Nabi kita baca. Allahumma anjizni ma wa'adtani. Allahumma ati ma wa'adtani. Allahumma in tahlik hazil isabah min ahli Islam la tu'badu fil ardi. Jadi ini di antara doa-doa yang masyhur yang disebut pada malam itu. Tapi kita kena ingat, waktu malam Nabi kita berdoa tu, mendiang Abu Jahal berdoa juga. Yang ini untuk istilah ni sahabat-sahabat kita. Kalau kata orang Islam mati, dia panggil almarhum. Dah, setengah orang panggil almarhum, rahimahullah sepatutnya kan. Kalau di orang Melayu, dia panggil arwah. Tak kelah. Orang-orang yang mualaf Mekah ni jangan duduk Iraq lah. Arwah tu makna jamak kepada ruh, arwah. Nah, apa pula seorang mati jadi arwah? Lah, itu istilah. Dah jadi istilah orang Melayu sini. Kalau kata arwah ni cakap, maknanya orang mati. Orang mati itu seorang je, dia bukannya mati ramai-ramai. Bukan arwah tu bukan jamak kepada ruh. Arwah dengan makna orang mati. Jadi itu dia. Kalau kata mendiang, mendiang ni biasanya diguna pakai kepada orang yang bukan Islam. Kalau orang bukan Islam, ghairul muslimin, kafir, mati, dia panggil mendiang. Mendiang ni mati. Itu dipanggil bahasa kita. Jadi kita, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah berdoa dan mendiang Abu Jahal juga berdoa pada malam tu. Abu Jahal pemain juga dia. Berdoa juga dia. Nak suruh Allah Ta'ala beri pertolongan. Konon-kononnya dia kata, Muhammad ni telah bawa kepada kami bencana di Mekah. Muhammad ni telah bawa kepada kami kesusahan, perpecahan, bawa benda-benda sihir yang memisahkan anak-anak dan keluarga, memecah belahkan masyarakat. Fa ahinhul ghad, maka binasakan dia besok. Kita kata doa juga buat Abu Jahal, dia jangan duk main-main. Jadi yang pentingnya doa yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita nak mendapat pertolongan Allah Azza wa Jalla, biarlah cukup syarat. Syarat yang pertama kita berdoa. Syarat yang kedua, kita dapat ikhlaskan doa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita sekarang ni, banyak je kita tengok, alhamdulillah, direzeki oleh Allah Ta'ala duduk beberapa tahun di Mekah, walaupun tidak lahir di sana, tidak mualad, tapi masih lagi dikira sebagai seorang yang tinggal lama. Dan setiap tahun kita bertarawih di Masjid Nabi atau di Masjid Haram. Doa kita di antara doa yang tak habis-habis sampai sekarang ni, Allahumma ansur ikhwanil muslimina fi Palestin, di Palestin. Kenapa Palestin? Sambil-sambil dia doa, tiba-tiba Yahudi bom Gaza. Gaza kena bom, orang ni kena bom, ke sana kena bom. Kita kata macam doa kita tidak didengari. Jawabnya kita dengar. Allah Ta'ala dengar. Janji Allah Ta'ala dalam Quran, wa iza sa'alaka ibadi falistajibu. Allah Ta'ala suruh kita berdoa.
Iza da'an, bila berdoa, Tuhan dengar. Tapi cara Allah Ta'ala nak memperkenankan doa, ikut cara dia, bukan ikut cara kita. Kaifa, bagaimana Allah Ta'ala istijabah. Perkenankan doa seorang itu, maka di sini kata di para ulama, kalaulah orang tu doa, dia minta sesuatu. Minta apa sajalah, minta kejayaan, minta ikhtibar, nak boleh mumtaz jiddan contohnya. Ataupun minta apa saja, hajat dunia, hajat akhirat, hajat yang baik-baik. Allah Ta'ala beri terus. Itu satu. Ataupun dia tidak beri. Terus permohonan yang kita minta, tetapi ditukarnya. Ditukarnya daripada benda yang kita minta dia tak beri, tapi ada benda yang tak baik nak kena kita, ditukarkan. Satu. Dua. Yang ketiga yang confirm kita dapat, insya-Allah, iaitulah pahala di akhirat. Setiap orang yang berdoa Rabbi, Rabbi, semuanya Allah Ta'ala dengar. Allah Ta'ala perkenankan doa. Dia terima doa itu. Tapi dia tak beri atas dunia, Allah SWT akan beri kepada kita di akhirat nanti, insya-Allah. Itu yang paling besar. Maka saya simpulkan perbincangan kita ni para jemaah sekalian, tentang pertolongan Allah di bulan yang mulia ini sangat banyak. Peperangan-peperangan yang besar, saya pun tak nak nak senaraikan nama-nama peperangan yang besar itu. Nanti mungkin Ustaz Umar boleh susun dalam peperangan-peperangan yang berlaku dalam bulan Ramadan. Bermula dengan Badar pada minggu hadapan dengan tarikh dia, ataupun Fathu Makkah nanti insya-Allah. Jadi kita tak nak ambil bahagian orang lain dalam kuliah kita. Cuma saya fokus di sini bagaimana nak mendapat pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka yang pertama sekali kita kena berdoa. Yang kedua, biarlah kita ikhlas dalam doa kita, bukan kerana borang-borang yang diisi ataupun apa saja cara yang dibuat. Kemudian yang ketiga, jauhkan daripada halangan-halangan qabulnya doa. Jauhkan diri daripada asbab mawani' al-ijabah. Sebab-sebab terhalang doa, yang itulah di antara sebab yang terhalang apabila ada dalam perut kita ni makanan yang tidak halal. Dia panggil makanan yang haram. Sebagaimana dalam asar, atib mat'amak tustajab da'watu. Jadi kalau bila baik makanan kamu, maka diperkenankan doa. Nabi sebut tentang seorang yang musafir panjang itu. Kan? Musafir, lama dia musafir. Dia berdoa, ya Rabbi Rabbi, wa ma'kalu haram, wa mashrabu haram, wa malbu haram, anna yustajabulah. Jadi kalaulah makanan dia, minuman dia, pakaian dia haram, bagaimana Allah SWT akan perkenankan doa yang tersebut. Jadi para peserta sekalian, itulah beberapa ciri-ciri nasra ataupun mendapat pertolongan Allah Azza wa Jalla. Lebih-lebih lagi di saat kita hari ini, kita dalam bulan Ramadan, jadi ambil peluang lah, 5 minit. Tak ada sempat 5 minit, Allah, 5 minit duk sibuk buka kis, buka plastik yang bagi daripada bazar pun tak habis. Kita usahalah. Jangan bazar tu sakat bazar lah. Jangan sampai bazir ke Ramadan. Kalau tidak kita akan rugi. Daripada bazar jadi bazir. Bazar jadi bazir. Jadi ada banyak keluar. Waktu di Mekah dulu saya selalu belajar dengan Tau'iyah Islamiyah di Mekah. Banyak risalah dipanggil matuyat, kan? Matuyat ni. Jadi alhamdulillah balik di Malaysia ni saya pun buat juga matuyat. Ini ada ni. Ini nombor 1 dia panggil risalah amal fi Ramadan. Kemudian kita keluar lagi risalah tentang al-adabu al-iftar was sahur, risalah anil al-i'tikaf, risalah an kaifa al-Eid fil Islam. Jadi alhamdulillah ini semuanya khibrah ataupun pengalaman-pengalaman yang kita belajar daripada Marakis At-Tau'iyah ataupun Wizarah Syu'un Islamiyah di Arab Saudi, yang banyak juga mengajar kepada kita asalib ad-da'wah, uslub dakwah, bagaimana kita nak. Kalau kita bagi buku, orang ambil, minat, tapi buat bacanya tidak. Dia kata buku besar tak sempat dah baca. Tapi kalau risalah begini, matuyat begini, 2-3 muka surat, yang ni ya akhud wa yaqra. Biasanya anak tak akan bagi gini, kita akan bagi apabila ada muhadarah. Menakli muhadarah, kita bagi muhadarah di masjid, kita bagi ke tahni, kemudian kita baca 2-3 minit, 5 minit untuk dipahami oleh masyarakat kita. Alhamdulillah. Jadi setakat itu dulu apa yang kita nak cakap. Kalau ada mudakhalah ataupun tasaulat, falyatafaddal mashkuran.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muslimin atau muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita dapat mendengar satu perkongsian yang menarik daripada Al-Fadhil Dr. Abdul Basit yang menceritakan tentang Ramadan kepada kita dan perkara kemenangan yang Allah Taala bagi kepada kita, pertolongan melawan hawa nafsu dalam peperangan dan seumpama dengannya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, semoga dapat menjalani Ramadan ini dengan yang lebih baik daripada sebelumnya, insya-Allah. Dan kita juga ambil istifadah bahawa jangan jadikan bazar Ramadan tu jadi bazir Ramadan. Itu menarik ya. Menarik istilah yang digunakan oleh Fadil. Kira rupanya dalam Ramadan ni ada wajah kiraat juga. Lagi ke bazar tu ada wajah kiraat juga, cara baca dia. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada persoalan ke yang kita tengok ni? Ada dekat chat kita ni, nampak macam semua okey belaka dah ni. Semua faham belaka dah ni, insya-Allah. Alhamdulillah. Cuma nak banding antara puasa di Malaysia dengan puasa di Mekah ni memang tak boleh nak banding lah. Kalau kita kata seronok kita duduk di Mekah tu, pengalaman berpuasa di sana, beriktikaf di Masjidil Haram, duduk dalam safrah iftar di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu semua pengalaman-pengalaman yang kita rindui untuk kembali kepadanya. Tapi qadar Allah, apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita di sini pun sudah Alhamdulillah. Mungkin Al-Fadhil Dr. Abdul Basit lebih lama lah pengalaman macam mana. Beza iftar di sini dengan iftar di sana. Kau boleh kongsi sikit macam mana? Alhamdulillah, kalau nak lama lagi tu. Jadi alhamdulillah lah, ana terzakkar tu, ana ingat mula-mula ana sampai ke Madinah tahun 1988. Kita buka masa tu di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam belum siap lagi. Dia ada atak yang putih-putih gitu tu. Sekarang ni tahu di mana atak tu disimpan. Kemudian barulah zaman tu kan zaman Raja Fahad rahimahullah taala, dia buat jadi kita solat tu di luar. Ingat lagi doa tu air Zam-Zam, masa sana pergi tu pula sampai tu musim panas. Kita jumpa Ramadan di sana musim panas. Jadi sangat berbeza lah dengan suasana kita di sini. Dan kita sini, masyarakat kita di sini kebanyakan kalau di kampung-kampung iftar kamil. Tak boleh makan tamar dulu. Kemudian air, kuih, minum, solat, baru makan, lari balik. Jadi itu masyarakat kita ni tak boleh. Dia kena makan penuh lalu. Jadi alhamdulillah suasana. Tetapi alhamdulillah adalah suasana itu. Suasana orang panggil beriftar di masjid. Nak banding dengan Masjid Nabi, payahlah. Tapi biarlah. Terima kasih. Apa tu? Khalid tu nak cerita tu. Fadhal Khalid. Pengalaman di Mekah dengan di Malaysia ni macam mana? والله يعني في فرق كبير، لأنه هناك في مكة الروحانيات أكثر وأكبر ما شاء الله تبارك الله. حتى في المدينة تشعر براحة البال واطمئنان القلب. فقدنا هذا الشيء. Sini ramai orang buka puasa, Khalid. Masya Allah tabarak. Anak satu masjid, dia kata dia jamu orang buka puasa 1,500 orang makan. Masya Allah. Ba'din allazi yusalli maghrib di masjid berapa orang? Dia kata 2 sah. Nah. 1,500 orang buka puasa di masjid. Hak masuk masjid untuk solat maghrib 2 sah. Kita kata mana dia orang pergi? Dia solat di rumah. Kita kata masya-Allah. Itu perbezaan lah yang sangat ketara yang kita nampak. Allah yahdi al-jami' insya-Allah ila ma yuhibbu wa yarda. Ayah Syekh Umar. Ta'liq min Syekh Umar, tafadhal. أنا شيخ عمار تفضل. نعم. تسمعونا؟ حقيقة نحن كنا في مكة يعني بكل صراحة. شهر رمضان بالذات يعني كانت لها يعني الأجواء كانت جميلة جدا، وبالذات فيما يتعلق بالجيران. يعني كنا في مكة البيوت كانت متلاصقة، فيعني تبادل الطعام بين البيوت هذا كان شيء ملاحظ بشكل كبير جدا في رمضان. كل يوم نجد الصغار يتنقلون بين البيوت، يذهبون بأطباق الطعام. نعم. أنا مثلا بيتي يجهز 5-6 أطباق،
لبيت فلان بيت فلان، بيت فلان فلان، 5 بيوت، وهكذا. حينما يرجع يأتي بأطباق أخرى، وهكذا الصغار يذهبون ويأتون بين البيوت. وهذه كانت عادة جميلة جدا، والله هذه افتقدناها، ما نراها عند الماليزيين، ونتمنى أن تكون موجودة. ما زلنا نحاول أن نعملها بين الجيران هنا، فنسأل الله أن ييسر. يعني هذه من الأشياء الجميلة في مكة. يعني لا أتكلم عن مجتمع الملايو فقط، لا، بل حتى الآخرين غير الملايو الذين يسكنون في مكة، الذين يعرفونها من الجيران، كنا نتبادل الأطعمة. يعني البيت الواحد لو يعمل طبقين فقط، سيأتيه في اليوم الواحد يأكل يمكن 10 أطباق تقريبا، 10 أطباق 8 أطباق. وهذا يشهد به الجميع من أهل مكة الذين معنا في الرابطة، يعرفون هذا الأمر، هذا ملاحظ. فنتمنى أن هذه مكة عشان مكة ما كان في بازار، بازار tak ada di Mekah. لا يوجد، ما في، ولكن فيه لكن البركة. بازارات كل بيوت مكة بازار. هنا يتبادل بالبازار، خلاص انتهى. امشي الفلوس، النقود موجوده واشتريها. الله المستعان. الله يمس. العادة إلى الآن موجودة في مكة، تلك العادة تبادل الأطعمة. نعم موجودة إلى الآن، يعني الجيران الذين يعني ما زالوا متقاربين في البيوت، الغالب هذه موجودة. لكن الآن كما تعرفون يعني مكة الآن أصبحت يعني الناس كثير منهم انتقلوا، بالذات الذين كانوا في جوار الحرم، المناطق اللي كانت في جوار الحرم انتقلوا. دكتور عمر، هذه العادة يوجد في الحواري، ولكن في الأماكن التي يوجد فيها الفلل لا أعتقد أنها هذه العادة انقطعت. نعم. الحواري القديمة اللي كانت جنب الحرم، قريب من الحرم. نعم. نحن في المصافي كان عندنا عم ماذا الذي يبيع التميس هذا؟ عم النهاري جنب المسجد النهاري هذا. نعم. طيب شيخ عمر، انتهى الوقت ولا باقي؟ أنا ما أدري هل هناك أسئلة ولا ماذا؟ ما أظن انتهى. أسئلة لا يوجد في في الرسائل، لا يوجد. خلاص. نعم. طيب الذي ترونه، والله يعني صراحة يعني كنا نتمنى أن الشيخ يطيل ونستمتع بكلامه. جزاه الله خير، والله كلامه ممتع فعلا. يعني من يعني حقيقة الشيخ الدكتور عبد الباسط من المكثير من المؤلفات، كما لاحظتم قبل قليل بعض المؤلفات التي نشرها، وهو طبعا نشر أشياء كثيرة سابقا. وفي المدينة كان له كتابان حينما كان في المدينة، بل 3 كتب من أجود الكتب التي رأيتها حقيقة: تاريخ المدينة، تاريخ مكة، وكذلك حصن المسلم. أنا أتمنى الماليزيون يقتنون مثل هذه الكتب. يعني هذه الكتب مفيدة جدا للذين سيذهبون إلى مكة. وكذلك الأذكار، هذه حصن المسلم، هذه أذكار مباركة صراحة. يعني الشيخ الذي ألفه الشيخ سعيد بن وهب القحطاني رحمه الله، يعني عرف بهذا الكتاب، وحتى وجهه لم يعرف إلا عند وفاته، وله مؤلفات أخرى، لكنه عرف بهذا الكتاب. سبحان الله. يعني من ذكر الله كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فهذا الكتاب يعني ترجم كما سمعت، وإن لم يعني تخن العبارة، ل40 لغة تقريبا. والشيخ عبد الباسط يعني أحد الذين ساهم في ترجمة هذا الكتاب. أنا أتمنى الماليزيين يعني يهتمون مثل هذه الأذكار، فهي مفيدة جدا. الحمد لله. ما أدري يعني فضيلة الشيخ، يعني لو يعني إن كان لكم كلمة فيما يتعلق ب يعني كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم. يعني هناك يعني كما تلاحظون أن النفوس مشتاقة للعبادة والطاعة في هذا الشهر. يعني فماذا تنصحون؟ كثرة الذكر، الصلاة، يعني كثرة مثلا الإنفاق، الإفطار الصائمين، ماذا تنصحون؟ يعني الحمد لله كما يقال الجو جو مناسب للعبادة. Lakin tetapi sebagaimana kata di Ibn Rajab Auman min al-ulama, dia kata zikir yang utama sekali khususnya pada bulan Ramadan ni iaitulah zikir bi kalami rabbina. Maknanya kita berzikir dengan kalam Allah. Maknanya banyak baca Quran. Sehingga diriwayatkan bahawa Imam Syafi'i rahimahullah taala, saya tulis dalam risalah ni, dia kata Syafi'i boleh khatam Quran 2 kali satu hari. Khatam naharan wa khatam fil lail. Jadi alhamdulillah ana dulu mula-mula baca cerita ni macam pelik je. Tapi alhamdulillah timbul seorang pemuda di Mekah tu nama Jihad Al-Maliki tu. Jihad Maliki ni orang mana dia? Min Bani Malik, min qabilat Malik. Dekat Jeddah. Nah, huwa ma bain Asir wa ma bain Al-Hijaz, yani Makkah pun Hijaz. Dia kafir, mana mata dia buta, tapi anda tengok ustaz dia tulis. Dia kata jihad alhamdulillah pada tahun yang lepas
khatam 2 kali sehari Quran. Maknanya malam sekali, siang sekali. Maknanya asarus Syafi'i yang kita baca ni maujud fi asrina. Wujud sekarang ni. Alhamdulillah. Dan dalam musabaqatul hadis pun sama juga. Maknanya kita kata ginilah para jemaah sekalian, bernamik di bulan Ramadan yang kita kena kekalkan, yang pertama sekali selepas solat mesti kita kekalkan azkarus salah. Zikir-zikir lepas solat yang maksur, yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah saya dah keluarkan risalah-risalah. Kita cetak banyak, berpuluh ribu sekali cetak. Kita bagi setakat mana yang kita mampu, dan kita buat dalam PDF. PDF pun kita sebarkan. Ini Syekh Umar boleh sebarkan dalam grup pelajar-pelajar kita ataupun mualladin. Kemudian pada waktu lain zikir waktu pagi. Selepas solat zikir lepas solat. Kemudian zikir pagi, zikir petang. Yang ini tak boleh ditinggalkan. Kemudian pada waktu lain kita tumpukan baca Quran. Letih je baca Quran, kita rehat, ataupun tak sesuai dengan suasana, tengah bawa kereta ke, nak baca Quran, kita tidak hafal Quran. Jadi kita ada dua pilihan. Sama ada kita berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, zikir yang sudah diingati, yang sudah dihafal, semua orang hafal dah belakang zikir ni kan. Kemudian yang satu lagi, kita dengar Quran. Sekarang ni alhamdulillah MP3 ni, MP3 boleh masuk dalam Quran, kita ikut, ya dengar dia baca Quran. Kalau kita boleh ikut, kita boleh berpahala baca Quran sekali dengan dia. Kalau tak boleh ikut, kita boleh dengar pahala, mendengar Al-Quran. Jadi sekarang ni wasail, alat-alat untuk kita berzikir sangat banyak. Susah untuk kita nak jawab depan Allah nanti. Dia kata, kenapa kamu tak baca Quran? Dia kata, aku tak sempat baca Quran. Kita kata, Tuhan, macam nak jawab di saat pen, al-qalam, yaqra' al-Quran. Syekh Umar, al-an al-qalam, yaqra' al-Quran. Tiba-tiba anda kata, anda tak boleh baca Quran, kaifa? Memakul hadza. Tidak boleh diterima oleh orang. Macam mana Ustaz Asyimi mau jawab? Tak. Pengen baca Quran, kita tak baca Quran. Kita kata ini benda yang orang panggil cabaran lah kepada kita di zaman kita hidup hari ini. Wallahu alam. Jazakallah khairan. Jazakumullah khairan. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kita ucapkan kepada Al-Fadhil Dr. Abdul Basit di atas perkongsian beliau sebentar tadi, dan pada penghujung tadi mungkin belum terlambat anda kongsikan terjemahan kepada perbincangan hiwar yang mana pengalaman sahabat-sahabat di Mekah menjalani Ramadan, khususnya tentang iftar, tentang meriahnya salat di sana, tentang meriahnya tabadul, perkongsian wajbah. Dia tak ada bazar Ramadan macam kita, tapi setiap rumah akan masak banyak, kemudian berkongsi, seolah-olah setiap rumah adalah bazar. Jadi ini adalah adat yang baik yang boleh kita wujudkan di tempat kita, insya-Allah. Dalam masa yang sama, terima kasih juga kepada Al-Fadhil Dr. Abdul Basit di atas penutupnya tadi, mengingatkan kita tentang Ramadan adalah bulan zikir, memperbanyakkan zikir, terutamanya Al-Quran di bulan yang penuh dengan keberkatan ini, insya-Allah. Jadi sekali lagi kita mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada Al-Fadhil Dr. Abdul Basit. Bagaimana kami juga mengucapkan jazakumullahu khairan sahabat-sahabat Rabitah Muwalladin, dan kami daripada pihak Rabitah Khirijin Alumni Universiti Arab Saudi Malaysia mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua Al-Fadhil Dr. Abdul Basit, Rabitah Muwalladin, khususnya Dr. Umar Din, di atas penganjuran yang telah menyertakan sekali Wasim, iaitu alumni Universiti Arab Saudi, untuk turut sama dalam rohaniat Ramadan yang dikelolakan oleh Rabitah Muwalladin Malaysia. Jadi saya kembalikan kepada Al-Fadhil Dr. Umar Din majlis ini. Falyatafaddal. Narji' al-kalam ila Dr. Umar. Tafadhal. طيب بارك الله فيكم، احسن الله اليكم دكتور عبد الباسط، وكذلك الشيخ احمد هاشمي، الدكتور فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن فهد الشريف. تعرفوا الشيخ عبد الباسط؟ ها؟ عبد الله بن فهد الشريف يسلم عليكم. يسلم عليكم. سلام. نعم هذا طبعا شيخنا، هذا شيخنا والشيخ الدكتور عبد الباسط في المدينة المنورة في قسم الفقه. نعم عبد الله بن أستاذ الدكتور عبد الله فهد الغانم الشريف، لكنه سبحان الله اعتذر عن حضور المحاضرة لانشغاله، وكنا حقيقة نرغب أن نستضيفه، ولكن سبحان الله أيضا أمور يعني ما استطاع، ما تمكنا، الله المستعان. بارك الله فيكم، أحسن إليكم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الباسط بن عبد الرحمن كلنتن،
على هذه المحاضرة الرائعة والمفيدة. أسأل الله أن ينفع بعلمكم وأن يرفع قدركم وأن آمين يا رب. آمين. يوفقكم لطاعته ومرضاته وأن ينفع بعلمكم وجهدكم وجهود مباركة. يعني ما شاء الله يعني ملاحظ جدا جهوده على الفيسبوك وعلى القنوات الفضائية وغيرها. وأنا حقيقة أنصح الله خير. الموجودين معنا هنا في هذه الجلسة وفي هذا البرنامج وفي هذه الحلقة كذلك، وأخص بالذكر طلبة الجامعات الموجودين معنا في هذا البث أن يتابعوا فضيلة الشيخ عبد الباسط. يعني له بث يومي بعد صلاة الفجر لدروس في التفسير، وكذلك دروسه معروف في موقعه. له موقعان تقريبا على ما أعلم. يعني هناك دروس كثيرة مبثوثة في التفسير وكذلك في مسائل في الفقه. فأتمنى الاستفادة من هذه القامة العلمية في ماليزيا. وأيضا نحن مأمورون سبحان الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، وكما قال بعض أهل العلم: تعلم العلم خير من تعليمه. فالإنسان حين إذا يعني بذل يعني نفسه في طلب العلم في هذه الحياة إلى أن يموت، فالغالب أنه مغفور له بهذا العلم الذي طلبه، مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. من في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة وأبو الدرداء رضي الله عنه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. بارك الله فيكم جميعا. كذلك الشكر موصول لفضيلة الشيخ الفاضل المبارك الشيخ أحمد هاشمي، رئيس رابطة خريجي الجامعات السعودية في ماليزيا وسيم، إمام كذلك إمام المسجد السعودي في هنا في كولومبور، التابع للملحقية السعودية للسفارة السعودية. كذلك يعني أشكر حقيقة الحاضرين كلهم هنا، سواء من رابطة المولدين أو من رابطة خريجي الجامعات السعودية أو من طلبة الجامعات وطلبة العلم، وكذلك أصحاب الفضيلة والمشايخ والدكاترة الموجودين معنا في هذا البث المباشر. وحقيقة يعني والله تمنينا أن اللقاء هذا يستمر بجمال هذا الجو وجمال هذا الوقت وجمال هذه يعني الأيام الفاضلة. لكن نحمد الله ونشكره. يعني إن شاء الله سيكون هناك لقاء آخر بإذن الله في أيام قادمة لنتذاكر يعني أمور الدين وأمور الدنيا وأمور الآخرة كذلك. بارك الله فيكم جميعا، أحسن الله إليكم. نختم هذا البث المباشر بسيد الاستغفار: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.